dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu selepas itu kerana kamu takut kehadrat Allah dan takut ancamannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, apa khabar pada tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah, di depan kaca TV, di Facebook yang sekarang sedang bersama dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Yang saya doakan pada tuan-tuan untuk terus bersemangat dalam hidup bersama dengan hidayah, nur, cahaya daripada Allah. Pada hari ini kita meneruskan dan kita bersama dengan Ustaz Tarmizi. Assalamualaikum Ustaz. Apa khabar? Alhamdulillah ya. Kita nampak dah bersedia penonton kita Ustaz, ini ya. Ustaz sebut nur tadi saya terperasan dekat Facebook kita. Ya. Penonton kita menyatakan bahawa syukur hari ini cuti Ustaz. Cuti. Dapat sama-sama saksikan Alhamdulillah. Siaran kita di rumah bersama keluarga. Bersama keluarga ya. Menjadi bersama keluarga ini adalah satu nikmat yang besar ya, kerana kalau kita tengok dalam surah lain ya, nanti kita akan tengok juga dalam surah Ibrahim ini antara nikmat besar apabila berada di akhirat nanti bersama keluarga berborak-borak, makan-makan. Masya-Allah. Ya, dan makan itu makan berhibur, bukan makan pasal lapar. Allah. Kita bukan masa makan kena fikir nak bayar berapa. Tak payah dah ya. Dah tak payah masak-masak lagi dah apa sebagainya. Kalau stay at home sekarang ni adalah yang kena masak. Ya, mak ayah ada yang kata peti sejuk tu dia punya pintu nak tertanggal. Allah. Ya, pasal anak selalu baju ya. Baju tak muat. Baju tak muat. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan mati Allah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu taala ya, untuk sama-sama peluang pada hari ini Ustaz. Yes, Kita nak memulakan majlis kita dengan baca, faham dan amal Al-Quran ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Baik. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, mari kita sama-sama baca Ummul Quran Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebentar tadi kita membaca surah Al-Fatihah ya, memberi semangat kepada kita pada setiap hari tuan-tuan ya. Bila kita baca surah Al-Fatihah minimum pun di dalam solat kita Ustaz ya, sebenarnya Allah nak beritahu kepada kita ada dua bahagian. Betul. Satu bahagian Allah, satu lagi bahagian kita. Jadi Allah sebenarnya nak memberi tahu kepada kita, kita ada bahagian kita juga ya. Bukan sekadar ada orang cakap kalau baca Quran, solat ni ini untuk Allah saja kan ya. Ialah memang kita dapat macam-macam daripada Allah kan, itu pun nak berkira kan. Okey, dan Allah beritahu bahawa ada bahagian untuk kita ya. Bila bercakap tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahagian yang kedua itu iyyaka nasta'in itu untuk kita. Boleh minta macam-macam
ya. Salah satu yang kita minta agar Allah memudahkan urusan kita stay at home, ya Ustaz ya, dan juga memudahkan urusan bagi frontliners yang berada di depan. Kita kena doa walaupun kita dah PKP ketiga, ada setengah orang dia dah tak nak doa dah, rasa macam ada harapan ke kan. Jangan putus harapan pada Allah, putus harapan pada manusia ni, pasal manusia ni lemah. Betul. Ya. Dan itulah yang kita belajar, yang kita boleh belajar daripada cahaya Al-Quran. Tuan-tuan, kalau tidak, bila kita makin lama makin gelap, kita akan stres duduk di rumah ini sebenarnya. Jadi pada hari ini kita akan menyambung bagaimana kita nak melihat lagi cahaya demi cahaya, ya, daripada Allah Subhanahu taala dalam surah Ibrahim. Hari ini kita nak baca sampai ayat mana Ustaz? Mula ayat, kita nak mula ayat 10 ayat 10 ya, sampai di hujung program nanti ayat 22. Tapi kita akan mulakan sedikit dahulu, ya, 10 hingga 15 dahulu. Di mana apakah sinopsis pada hari ini? Mari kita tengok. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana Nabi, ya, berdialog dengan orang-orang yang mempersoalkan tentang tentang message. Ya, yang semalam kita ada bincang tu, iaitu ada orang kata saya ragu-ragu pada awak ni kan, message yang awak bawa ni betul ke kan, apa kelebihan awak kepada saya kan. Jadi itu akan dijawab pada hari ini insya-Allah daripada ayat 10 hingga 15. Kemudian Allah bawakan tentang azab neraka pada ayat 16 hingga 17, ya. Sambungan juga azab neraka itu pada ayat 18 hingga 20, tapi ada kaitan dengan hidup di dunia. Amal orang-orang kufur itu dia seperti debu, ya. Nanti kita akan tengok bersama, sebenarnya dia azab itu dah bermula di dunia lagi, ya. Dan akhirat nanti akan tengok. Dan pada ayat 21 hingga 22 kita akan tengok azab kiamat, ya, azab kiamat. Jadi kali ini Ustaz, kali ini dia banyak bercakap tentang azab. Oh, masya-Allah. Ya, bila kita tengok mindsetnya ialah apa? Allah sayang sangat kat kita. Allah beritahu azab ini awal-awal. Masya-Allah. Ya, bukannya Allah benci, ya, bukannya banyak sangat ayat ni macam Allah tak suka, bukan. Allah nak beritahu bahawa ada harapan. Ada harapan, ya. Baik. Jadi Ustaz, okey, baik, jom kita baca sama-sama. Okey, insya-Allah. Yang berada dekat rumah. Ya, kita sambung bacaan kita pada muka surat 256, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ayat 10, dan kita sambung pada muka surat 257 sehingga ayat yang ke-15. Ya. Baik, jom yang kita tak ada baca. mushaf lagi boleh ambil. Betul, ya. Boleh sedia, boleh buka. Kalau kebetulan memang tak ada Al-Quran dekat tempat kita tu, boleh tengok dekat telefon pintar. Ya, telefon pintar kita, Smart Quran saya. Smart aplikasi Quran. Smart Al-Quran. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ardh يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتوننا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون
يؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim pada ayat yang ke-10 hingga 15 Ustaz ya. Ayatnya panjang-panjang di situ ya. Bagi tuan-tuan yang berada di rumah nak membacanya itu memerlukan kepada sama ada nafas panjang ataupun kalau nafas pendek boleh potonglah ya di tempat wakaf ibtidak yang sesuai ya. Kalau ada mushaf wakaf ibtidak itu mudah sikitlah ya bagi siapa yang tidak memahami kepada istilah ataupun ayat di dalam bahasa Arab di dalam Al-Quran. Baik. Betul. Jadi Ustaz kalau kita tengok pada ayat yang ke-10 itu ya bercerita tentang rasul mereka berkata adakah keraguan terhadap Allah pencipta langit dan bumi. Dia nak cakap pada orang-orang yang meragukanlah pasal mereka pada ayat yang ke-9 yang kita bincang semalam ialah dia cakap bahawa inna kafarna. Dia kufur itu dia cakap jelas-jelas. Dia tak ada sembunyi-sembunyinya lah ya. Dia cakap jelas-jelas bima ursiltum dengan apa yang telah kamu telah utuskan bihi wa inna la fi syakkin ya iaitu kami ada ragu-ragu syak mimma tad'unana ilaihi murib. Kami ragu-ragu kat situ. Jadi dia terus attack kepada rasul orang yang membawa kebenaran tersebut. Jadi Rasul membalas dia kata kamu ragu-ragu ke kepada Tuhan yang mengutus kami ya Fatiris sama pencipta langit dan bumi. Jadi Rasul ini bercakap dengan penuh yakin sebenarnya bagi kita pada tahun 2020 ini bila kita nak ajak ke arah kebaikan kita mesti yakin bahawa sebenarnya kalau mesej itu daripada Allah kita kena yakin. Betul. Kan? Dan macam mana balasan daripada orang ini ya ataupun Rasul menyatakan Allah beri ataupun hantar hidayah ini untuk apa? Ada dua perkara. Yang pertama untuk diampunkan dosa kamu dan untuk beri peluang. Maksudnya dakwah ini berlaku itu tanda Allah bagi chance. Ya. Kalau dakwah dah tak berlaku lagi, tak ada peluang lagi, maksudnya nanti kita tengok ayat yang kita baca tadi Ustaz ya, Allah akan hancurkan tempat itu. Ya. Jadi itu sebabnya mengapa elemen dakwah ya perjuangan Nabi Musa kita tengok semalam, perjuangan Nabi siapa lagi? Nabi Nuh ya, Nabi Saleh dan kaum Samud dan sebagainya itu. Itu tandanya bahawa Allah nak memberi peluang kepada kita. Betul. Ya. Jadi itu sebabnya macam tuan-tuan, kalau kita dalam konteks kita beragama Islam ni bila ada orang sampaikan tazkirah, ada orang sampaikan jomlah kita pergi solat contohnya ya. Ada orang ajak kat office untuk berhentilah solat ni untuk kita semayang dulu, berhenti dulu meeting, pergi semayang. Itu tandanya bahawa ada orang mengajak. Itu pilihan daripada Allah. Kerana Allah nak bagi kita dua perkara. Allah nak ampunkan kesilapan kita dan juga Allah nak beri peluang kepada kita. Ya. Tapi ada balas lagi ni, ada lagi. Dia balas lagi. Dia tak ada puas hati terus. Dia kata engkau ni macam manusia biasa je. Basyarum mithluna. Ini macam dalam surah Yasin pun cara argument dia, cara hujah orang kalau dia tak puas hati dengan kebaikan yang kita dah buat. Jangan alah engkau lebih kurang macam aku je kan. Dulu engkau perangai macam aku, lepas tu nak ajak aku konon kan. Perkataan-perkataan itu pernah diucapkan oleh
oleh orang-orang yang kufur kepada Allah SWT. Itu sebabnya kita kalau ada orang ajak ke arah kebaikan Ustaz ya, kalau kita tak mampu buat, kita istighfar pada Allah dan jangan berhujah dengan orang tu. Ya, pasal kalau kita berhujah, maka apa yang berlaku? Dia akan melirik-lirik. Dia kat sini kalau kita tengok pada ayat yang ke-10 tuan-tuan, bawah sekali muka surat 256 itu, dia cakap apa? Turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna fatuna bisultanin mubin. Dia kata kalau begitu kamu hanyalah manusia biasa, kamu ingin menghalang kami menyembah apa yang disembah daripada nenek moyang kami. Jadi dia beritahu Rasul ini, orang yang ajak kebaikan ni tak puas hati dengan kami. Dia cakap begitu pula. Ya. Dan itu berlaku pada tahun sekarang ini 2020 ini, kalau ada orang ajak ke arah kebaikan, kau ni sajanya nak kacau kami ni kan. Ya, kami dah biasa. Kan. Dan biasa itu istilah di sini abauna, nenek moyang kami, orang-orang terdahulu kami, CEO kami, senior kami, ayah kami, bapa kami, mak kami dah biasa buat, jangan kacau kami. Dia dah jadi satu budaya, kebiasaan. Dan lepas tu dia kata okey, kalau betul sangat datangkanlah bukti yang nyata. Kat sini kita dah ada nampak dah cara hujahnya yang tak berapa okey. Dia nak bukti yang nyata, Ustaz ya. Tapi dia dah kata saya akan ikut mak saya. Awal-awal dah cakap begitu. Itu tanda orang itu sebenarnya degil. Nanti kita akan tengok ayatnya ya. Allah cakap mereka ini adalah anid, orang yang degil melampau-lampau. Pasal apa? Pasal dia cari dia okey ustaz cakaplah apa pun kan, tapi mak saya dah cakap kan. Cikgu cakap tapi mak saya, cikgu saya cakap apa sebagai ustaz saya cakap, ada guna nama ustaz lain pula. Padahal yang ada itu dah betul. Jadi ini pelajaran yang boleh kita ambil agar kita jangan banyak berhujah untuk jauhkan daripada kebenaran. Ayat yang ke-11 itu ya, balas lagi. Ini balas. Ini cara Nabi berdakwah ya. Nabi menyatakan kata apa? Memang kami ini basyarum mislukum. Kami ini memang manusia macam kamu juga. Ya, tak ada dinafikan, tak ada pula kami ni special ke. Ini menunjukkan nabi-nabi ni merendah diri. Ya, jadi macam kita kalau ada orang cakap kau ni kan nak tunjuk hebatlah apa sebagainya, kata aku macam kau juga kan. Macam Quran juga Ustaz. Bolehlah ustaz mengaji, tak saya pun macam tuan-tuan macam juga. Sama juga. Dulu tak pandai juga. Kan, tapi lepas tu apa? Walakinallaha yamunnu. Kan. Allah berikan saya anugerah. Kita kena acknowledge, kita kena iktiraf bahawa Allah bagi anugerah. Dan boleh ke tuan-tuan di rumah dapat anugerah? Boleh. Allah yang sama. Allah yang sama. Jadi kalau ada orang kata bahawa lah kau ni apa sebagainya, sebenarnya Allah yang sama sahaja. Malah bila kita yakin Allah yang sama, kita tidak akan bersifat hasad ataupun dengki. Betul. Ada orang tak puas hati Ustaz. Dia kalau orang tu dapat kelebihan, dapat kereta ke, dapat rumah ke, dapat anak ke, dapat apa lagi, macam-macam lah kan. Dia rasa alah kan. Apa kelebihan kan. Jadi sebenarnya ya munnu, Allah yang memberi kelebihan itu kepada hamba-Nya. Allah boleh ya. Jadi ini jawapan Nabi ya, wa makana lana an natiyakum bisultan. Kami ini tidak boleh bawa bukti yang besar, yang hebat kecuali dengan izin Allah. Ustaz kalau perasan biiznillah ini ada kaitan dengan ayat awal tadi, biizni rabbihim, ayat nombor 1. Semalam kita bincang kan. Biizni rabbihim iaitu dengan izin Allah. Jadi hidayah dengan izin Allah, mukjizat dengan izin Allah. Jadi sebenarnya siapa yang dapat menghargai mukjizat Al-Quran zaman sekarang ini, itu semuanya dengan izin Allah. Seperti tuan-tuan bila tak sabar lagi nak belajar Al-Quran, tuan-tuan akan rasa mesti ada benda yang istilah bahasa Inggerisnya mind boggling. Bahasa Inggeris Ustaz ya. Bahasa Melayunya yang sampai hati tu macam nak pecah. Ya, wal Quranil Majid, demi Quran yang majid. Kalau ada perasaan itu, sebenarnya itu adalah anugerah yamunnu daripada Allah SWT. Allah dah bagi kelebihan pada tuan-tuan, jangan diketepikan ataupun diambil ringan ya, terutama kalau PKP kita naik dah tak ada dah kan. Rasa macam okeylah, habislah Quran time kan, saya dah kembali kepada asal. Jangan. Pasal apa? Itu anugerah daripada Allah. Dan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun ya, orang beriman ini bertawakal, dia wakilkan semua projeknya hanya pada Allah. Ya, dia anak punya keluarga dia nak pastikan kita pandai Quran, pandai buat apa sebagainya berjaya, dia tak ambil sekadar manusia sahaja sebagai tempat pergantungan. Tempat bergantungnya kembali pada Allah ya. Jadi disambung pada ayat yang ke-12 itu, wa malana
alla natawakkal 'ala Allah wa qad hadana subulana, ya, dan kami ini bersabar atas apa yang kamu sakiti kami. Ini ulang balik yang awal pada bahagian ayat nombor 5, ya. Nabi Musa sabar. Jadi rasul-rasul ini cakap kami akan sabar. Kamu nak sakitkan hati kami, kami akan sabar. Yang penting apa? Yang penting wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Itu tandanya orang yang sabar dalam berjuang. Tuan-tuan, ibu di rumah bersabar dengan anak sakitkan hati. Para suami, ayah bersabar cari nafkah. Kadang-kadang anak tak puas hati, abah sikit sangatlah abah kan, contohnya dia nak beli lain. Segala kesabaran tuan-tuan atas sakit hatinya itu adalah tanda kita ini bertawakal pada Allah, ya. Maka Allah akan bagi apa? Nanti Allah akan beritahu nanti. Tapi sebelum itu pada ayat 13 Allah sambung lagi. Masya-Allah. Orang yang tidak puas hati dengan orang beriman ini, dengan rasul tadi ni, dia bukan sekadar dia berhujah dia. Kalau dah hujah tak boleh pakai dah, Dia cara lain pula. cara lain. Masya-Allah. Dia akan halau. Dia dah mula guna kaedah fizikal. Ini strategi yang Allah beritahu. Ini kaedah orang yang tidak suka kepada kebenaran. Ya. Jadi bila kita dah nampak begini, Allah menyatakan tapi Allah akan bantu. Ya, Allah akan bantu pada ayat yang ke-14 yang Ustaz baca awal tadi, iaitu Allah akan tetapkan mereka. Ya, maksudnya apa? Orang beriman ni akan diletakkan di tempat-tempat ini. Apa istilah kat sini? Walanuskinannakum, ayat 14 itu daripada perkataan sakana. Sakana tu ditempatkan, sakinah tenang. Allah akan tenangkan orang beriman di sesuatu tempat itu. Kerana apa? Kerana mereka ini takut kedudukannya di depan Allah dan juga dia takut kepada janji-janji yang hebat, yang menakutkan yang kita akan baca sebentar lagi. Jadi ini adalah ayat 14 dan Allah cakap sekali lagi pada ayat 15. Ini kesimpulan. Ya, ayat 15 itu apa? Allah bagi kemenangan pada orang yang beriman, yang menghargai manisnya iman, dan bagi orang yang kotorkan dirinya dengan kekufuran, Allah akan kata kepada mereka apa? Mereka rugi kerana mereka ini adalah orang yang degil, melampau. Istilah bahasa Arabnya anid dan jabbarin itu maksudnya orang yang kalau tulang dah bengkok Ustaz ya, dah patah, dia nak cuba luruskan. Jabbar, ya, dia nak paksa juga. Jadi jabbarin anid ni adalah orang yang zalim, degil, yang dia kalau dengan rakyat tu dia nak paksa rakyat buat segala-galanya, maka Allah kata orang ini akan rugi je. Ya. Apa kesannya? Apakah yang akan dapat kepada orang begini? Kita akan tengok kepada ayat 16 17. Mari kita tengok sekejap. Okey, kita baca tuan-tuan dan puan-puan ayat 16 dan 17, 2 ayat saja ya. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu wa ya'tihi الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Allah memberitahu apakah balasan kepada orang yang degil melampau ini, jabbarin anid, pada ayat yang ke-15 sebentar tadi, iaitu jahannam. Masya-Allah. Amat mengerikan. Allah menyatakan dalam ayat ini wa yusqa min ma'in sadid. Dia akan minum air apa Ustaz? Daripada nanah. Nanah. Allah. Ya, nanah ni maksudnya kalau luka tu, kalau ada ni kan yang kuning-kuning tu, itulah yang diminum. Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Dan perkara ini Allah beritahu mengapa jadi begini, kerana mereka tidak merendah diri. Mereka rasakan bahawa dapat air di dunia, dia nak sombong, maka akhirnya dapat nanah, diteguk nanah itu, nyaris-nyaris tidak boleh menelannya, ya, dan datanglah maut kepadanya dari segenap penjuru. Dia rasa macam nak mati dah, tapi tak mati-mati. Allahu akbar. Ya, dia kalau dalam keadaan sekarang ada sahabat-sahabat kita yang mengalami cabaran, sakit apa ke, kalau akhir sekalipun, akhirnya kita harapkan kesihatan, ataupun kalau pergi
itu saja, Ya. ya, insya-Allah moga-moga Allah terima amal, Betul. diampunkan dosa. Tetapi yang ini tak mati-mati, Allah. di hadapannya ada azab yang pedih. Inilah balasan yang Allah beritahu untuk kita selalu menghargai iman dalam hidup kita, jangan menafikan kebenaran. Itu sebabnya tuan-tuan, kita ingin melihat sambungan perkara ini, ya, apakah berlaku, macam mana Allah beritahu tentang cabaran-cabaran di hujung nanti bagi orang yang tidak beriman. Kita bersambung sebentar lagi dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Kembali kita dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19 pada surah Ibrahim, surah ke-14. Surah Makkiyah yang membina keimanan dalam diri kita, membina motivasi Ustaz, ya. Bila cakap tentang iman ini, zaman sekarang istilahnya motivasi lah, ya, untuk kita sentiasa nampak yang lebih jauh lagi dalam hidup kita. Bagi tuan-tuan yang berada stay at home, ya, kita terus bersemangat walaupun kita mungkin berubah new norm kita, ya, new normal. Biasanya orang bersalam, kita begini je Ustaz, ya, okey, ataupun kena duduk kat rumah. Sepatutnya ayah kalau hari ini hari Ahad, maksudnya esok hari Isnin dah pergi kerja dah ni, kan. Tapi ini dah berapa hari dah 20 dah 30 lebih hari dah, ya, 30 lebih hari ini. Maksudnya ini adalah satu perkara yang baru, tetapi kita yakin bahawa kita boleh bersama dalam memastikan cabaran ini kita hadapi dengan baik dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bahagian sebelum ini kita berbincang tentang apakah yang kena kepada orang yang kufur, Ustaz, ya. Minum nanah yang amat teruk, dia minum itu, istilah tadi pada ayat yang ke-17, yatajarra'uhu, ya. Yatajarra'uhu ini maksudnya ialah dia minum tersekat-sekat. Allah. Ya, dia Macam tu. begitu Ustaz, ya. Saya, kalau anak yang tak suka makan ubat tu, dia minum tu, dia rasa dalam keadaan tak nak. Dan ini berlaku kerana apa? Kerana dia haus, memang haus. Masya-Allah. Ya, memang dia dahaga, tetapi kerana tak ada benda lain yang boleh diminum. Ya, ingat kalau manalah tahu boleh masuk juga, tetapi Allah beritahu perkara ini sebagai satu azab. Sebagai satu azab, mengapa? Kerana di dunia ini dia tersekat-sekat untuk menyambut kebenaran daripada Nabi, malah dia menghalang dan menghalau orang-orang yang sepatutnya membawa kebaikan kepada mereka. Jadi Ustaz, kali ini kita nak menyambung pada ayat 18 hingga 20, ya. Di mana pada kali ini kita nak melihat apa yang berlaku kepada amal orang kafir ini, orang yang tak beriman. Ya, walaupun ayat ini untuk orang tak beriman, orang kafir, tapi kita pun kena ambil pelajaran. Ya, baik Ustaz. Okey, kita sambung tuan-tuan dan puan-puan. Ayat 18 di muka surat 257, kemudian sambung pada muka surat yang 258, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Pada ayat 18 Allah membawakan kepada kita perumpamaan untuk kita ambil pelajaran, ya, perumpamaan kepada apa yang dikufurkan, ya, orang-orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Tuhan mereka, ya. Perumpamaannya apa?
amalan mereka itu a'maluhum. Allah beritahu di sini ya, amal ini ustaz daripada perkataan a'maluhum, daripada perkataan amal ya. Amal ini sesuatu yang kita biasa buat. Bahasa Inggerisnya habit, bahasa Melayunya tabiat lah. Dia bukan sekadar sekali-sekala. Tabiat ya, dah biasa. Jadi tabiat amalan yang dibuat oleh orang yang kufur ini seperti debu. Masya-Allah. Debu ya, debu ni dia kalau dia dah bertiup, ini kalau kita bayangkan di padang pasir lah, kalau ustaz pernah pergi ke umrah kan, kalau pergi ke padang pasir tu, kalau dia tiup tu kan, dia memang Pergi. habislah. Dan kalau nak pergi cari, nak kejar balik tak, memang tak ada lah kan. Okey, memang habis. Dan kalau cuba ustaz katakan ada telefon lah, ada telefon, okey, letak dekat padang pasir kan, katakan tertinggal lah kan, makan apa, nasi mandi ke nasi apa ke tertinggal kat padang pasir ni, tiba-tiba debu tu tersiup. Masya-Allah. Lepas tu nak cari telefon tu rasanya ada harapan ke tidak? Sadaqallah lah. Sedekah. Ya, mesti hilang ni kan. Jadi ini adalah satu perasaan lebih daripada itu, betapa tidak ada nilainya la yaqdiru na mimma kasabu ala syai'. Apa usaha yang kita nak buat nak cari telefon tu memang dah habislah. Beli baru je lah ustaz. Beli baru je. Itu kalau boleh beli baru. Tapi di akhirat ini Allah cakap habis. Allah cakap zalika huwa dhalalul ba'id. Inilah kesesatan yang amat jauh. Perkataan ini macam ayat nombor 3. Betul Ustaz. Saya pernah jumpa dia kan. Betul, Ya. Kalau tuan-tuan buka pada muka surat 255 ayat 3 ada istilah fi dhalalim Di ba'id. akhir ayat juga. Di akhir ayat Allah cerita tentang orang yang kufur itu ada 3 perkara. Ya, cinta kepada dunia, menghalang kepada jalan kebaikan pada Allah, dan juga dia membengkokkan jalan. Jadi memesongkan, memesongkan. Kalau orang nak buat baik dia pesongkan agar orang tak payahlah baca Quran kan. Dah jomlah, kita dah lama dah dalam rumah ni, dahlah kita pergi buat lain lah kan. Kalau ada orang yang buat begitu, sebenarnya memang apa, kalau di Terengganu cakap kalau apa, ini istilahnya sesat yang jauh. Dia macam berat nanang lah. Berat nanang. Saya pernah dengar tu, tapi saya nak kena tanya pada yang empunya lidah. Allah Rabbi. Jadi tuan-tuan sekalian, macam mana saya berat nanang diulang balik pada ayat nombor berapa tadi? Ayat nombor 18. 18. Dan Allah kata, bila dalam Al-Quran tuan-tuan, bila Allah bawa balik suruh kita tengok, dia lebih kurang bawa anak-anak kita tengok balik kan, happy-happy tu. Sebenarnya Allah nak beritahu pada kita, tolong sekolah balik semula. Belajar balik semula. Cuba tengok kepada langit bumi Allah ciptakan ini ya, dengan kebenaran. Apa maksud dengan kebenaran? Maksudnya ia bukan main-main. Betul-betul dibuat ini ada tujuan. Bila Allah kata perkara begini, Allah satu berkuasa. Kemudian ada tujuan. Tujuannya maksudnya untuk memberi manfaat kepada kita, agar kita boleh kembali balik kepada pencipta. Allah cakap, kalau Allah nak buat balik semula, Allah boleh je engkau yang degil ni get out. Boleh je kan. Dia lebih kurang pasal bos suruh buat kerja. Pasal tak nak buat kerja kan. Saya boleh wayati bi khalqin jadid, Allah cakap kat situ. Kami boleh jadikan orang yang baru, saya boleh ganti je pekerja baru tu. Kan. Kalau bos cakap pada pekerja begitu, kira Innalillah. Tadi surah Allah ni innalillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itulah yang Allah sedang sampaikan kepada orang yang tidak beriman, dan mesej kepada saya dalam membaca ayat ini sebenarnya jangan main-main. Kan? Jangan main-main tentang menghargai iman dalam kehidupan. Ya, dan salah satunya ialah perkataan baik yang kita akan baca pada siri ketiga nanti ustaznya, iaitu salah satunya Quran ni lah. Quran ini bila kita hargai, kita sebenarnya sedang bercakap tentang al-haq. Ya. Dan Allah cakap tadi, kalau Allah nak jadikan yang baik tu, orang yang suka baca Quran, orang yang suka buat baik ni, kata Allah pada ayat 20 itu, wa madzalika 'alallahi bi'aziz. Masya-Allah. Allah tu memang dah perkasa pun, boleh je. Ya. Dan surprisingly, terkejutnya ataupun ialah bila saya fikir-fikir balik COVID-19 ni ustaz ya. Ya. Allah boleh je tiba-tiba je ada Malaysia Quran Time kan. Tiba-tiba je ada orang boleh duduk depan TV dengan air sembahyang ya, seperti tuan-tuan yang berada di rumah, pegang Facebook sekarang ni, buka Quran, tengok. Kan Allah tu aziz kan, memang Allah boleh buat. Subhanallah. Ya, jadi
kita perlukan Allah. Betul. Ya, Allah tak perlukan kita. Itu sebabnya iman itulah sebagai tanda bahawa kita perlukan Allah, kita kejar betul-betul. Apa yang berlaku di akhirat nanti Allah tambah lagi ini, ya, sebelum Allah beritahu tentang ganjaran syurga, kita tengok ayat 21 dan 22 Ustaz. Baik, insya-Allah. Terima kasih Ustaz Fazrul. Subhanallah, hikmah Allah Subhanahu taala kurnia pada kita. Dan saya tertarik Ustaz dengan perkongsian di Facebook Ustaz. Satunya antaranya Puan Ain Mustaqim ni Ustaz. Dia tanya ni Ustaz, kenapa baca tadi tu ayat 18 Karamadin kenapa ada nun cakap. Okey, pada kalimah ayat yang ke-18 Karamadin ishtaddat itu adalah pertemuan dua sukun ataupun nama dia iltiqa as-sakinain. Sukun yang mana? Karamadin tu baris dua bawah tu asalnya danun, nun mati. Nun mati bertemu dengan alif tu, kalimah ishtaddat ada alif tu kan, ada wasal tu kan. Jadi dia tak boleh baca Karamadin, tak boleh baca. Okey. Jadi diganti dengan nun kecil ataupun nun wiqayah dipanggil baris bawah. Karamadinistaddat. Karamadinistaddat. Kan? Dalam Al-Quran kurang lebih jika saya tak silap ada 33 tempat. Oh, yang jenis begini yang ya. macam tambah nun kecil ni. Nun kecil. Salah satunya dekat sinilah Karamadinistaddat. So nama dia iltiqa as-sakinain secara ringkasan saya. Bertemunya dua Huruf yang sukun. dua huruf Dua huruf yang mati kan. Din tu asalnya danun. Kan sekarang bagi dua kan. Okey. Okey. Boleh secara ringkaslah. Nanti boleh FB nanti untuk penjelasan lebih ni lagi. Jadi kita nak sambung Hari ini tak ada soalan kuis. Oh, tak ada kuis. Boleh jadi lagi 32 tempat. 32 tempat. Ya. Okey. Insya-Allah kita sambung ayat yang ke-21 dan 22 Ustaz ya. Ya. Walaupun dua ayat tapi dia hampir separuh muka surat. Panjang Ustaz. Jom kita baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله العظيم.
Surahul Azim, dua ayat yang panjang sebentar tadi Ustaz ya, ayat 21 22. Pada hari ini kita membincang dalam peristiwa di hari akhirat nanti ya. Allah tadi dah beritahu tentang suruh tengok pada alam ini, Allah bawa balik kita kepada peristiwa di akhir akhirat ya. Ini adalah back to future ya. Allah beritahu awal-awal perkara sam'iyat. Kita tak tahu perkara ini kecuali diberitahu oleh Allah. Kita dengar daripada Nabi dan Nabi pun dengar daripada Jibril, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah dalam ayat 21, wa barazu lillahi jami'a. Mereka akan berhadapan, akan bangkit menghadap Allah ya, semua sekali. Semua sekali, yang beriman tak beriman. Dan kalau yang tak beriman ini, orang yang lemah dia akan cakap kepada orang yang istikbaru ini, orang yang sombong. Ya, pasal yang tadi kan dah dia cakap kan, orang sombong ini yang pertama dia mula-mula dia degil tadi tu, dia menghalang, kemudian dia pergi halau orang tu, itu orang sombong. Allah beritahu kerana kufur. Maka orang lemah yang ikut orang sombong ni, orang yang kufur ini, dia kata, kami bersama kamu dulu. Kan? Kami kan geng kamu, saya ikut, saya follower kamu. Ya. Harapnya follower Ustaz kita dekat Facebook adalah kita jangan jadi orang yang sombong lah Ustaz ya. Nanti kan kesian follower kan. Tapi kalau follower ke arah kebaikan, moga-moga kitalah orang itu, ya. Maka apa kata follower dia? Follower dia, fahal antum mu'nuna anna min azabillah. Ya, boleh tak kamu ni selamatkan kami ya daripada azab ini. Bercakap tentang azab ini Ustaz ya, kalau ini azab di akhirat teruk sangat ya. Kita lebih kurang kalau katakan kita berjalan lah, kita sekarang tak boleh berjalan kan, tapi katakan kita berjalan, kemudian kena tahan dekat immigration. Kan? Ada anak ni kat lambang lemah lah, ayah hebat macam mana pun, kalau katakan dah kena tahan, boleh tak selamat? Tak boleh. Tak boleh. Kalau katakan dah kena tahan, kena balik. Tak boleh keluar pasal PKP. Contohnya kan. Dan lebih daripada itu sekarang zaman COVID-19 Ustaz ya, sebenarnya orang lemah ke, orang kuat ke, ada pangkat ke, tak ada pangkat ke, zaman sekarang ini tak ada siapa yang boleh selamatkan antara satu sama lain kecuali mesti minta bantuan daripada Allah. Ini baru satu ujian kecil. Ya. Belum lagi azab yang kat sini tak ada apa istilahnya, tak ada patah balik. Tidak ada patah balik. Jadi di sini kata orang yang sombong tadi tu, dia kata qalu law hadanallahu lahadainakum. Kalau Allah dah beri idea pada saya, dia mesti dah bagi idea pada kamu. Kan. Jadi kat sini dia dah mengaku dah. Masya-Allah. Dah mengaku dah. Sebenarnya hidayah daripada Allah, hidayah untuk iman ini amat penting. Dan kat sini masing-masing dah. Dia tak ada dah nak aku akan jaga kamu, tak ada. Kita jaga kita ni dekat sana dah tak ada dah. Tak ada dah. Kat sini sahaja yang kita boleh kita jaga kita, ya. Tapi orang beriman sama dia boleh memberi manfaat, ya, memberi manfaat. Okey. Sawaun alaina ajzi'na. Kat sini perkataan yang menarik ayat 21 itu ada istilah ajzi'na am sabarna ma lana mim mahis, ya. Kami tak sabar ke, kami sabar ke, sama saja. Tak ada tempat untuk kita selamat pasal habis dah. Ini satu ayat 21 ni cerita tentang putus asanya, betapa peritnya bagi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang tidak mengambil endah kepada kitab. Dia rasakan bahawa hidup ni macam apa? Happy go lucky je lah. Kan? Happy je, jalan saja, ya. Dan ayat 22 itu Allah menyambung pula syaitan pula. Tadi orang yang sombong kan. Ini sekarang cerita syaitan Ustaz. Syaitan ni kalau perbincangan ulama, dia boleh datang dalam bentuk manusia, boleh dalam bentuk jin, ya. Tapi syaitan ni lambang kepada orang yang mengajak ke arah keburukan. Jadi apa kata syaitan pula? Ya. Dia kata innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa'adtukum fakhlaftukum. Dia syaitan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. Syaitan ngaku. Allah. Dulu dia tak ngaku, dia pergi goda tak payahlah semayang, tak payahlah kau sibuk, tak payah baca Quran kan. Tapi bila sampai ke sana nanti, syaitan pun dia dah tengok segala-galanya, dia pun mengaku juga, kan. Jadi janji Allah benar, janji aku apa istilahnya? Fa akhlaftukum. Aku khilaf, aku tidak tepati. Wa ma kana li alaikum min sultan, ya. Sebenarnya pada aku ini tak ada pun kekuasaan, ya. Dan aku sebenarnya, tapi kamu yang menyahutnya, fastajabtum li. Itu istilahnya tuan-tuan, ya. Syaitan ini dia menyeru tu, dia bukan sultan, bukan kuat sangat pun. Tapi pasal kalau kita lemah tuan-tuan, iman kita lemah,
kesannya syaitan was-was, yuwaswisu fi sudurin nas, itu dia was-was, dia kata tak payahlah baca Quran, sibuk kan, sibuk kan, lambat sikit solat pun tak apa kan, Asal solat kan. asal solat, Astagfirullah. asal yang penting solat. Dia pasal dia lemah, dia dah mengakulah tu. Tetapi disebabkan kita lebih lemah kerana iman kita yang lemah, maka ia menang di atas dunia ini. Pelajaran untuk kita apa? Iaitu kita kenalah kuatkan iman kita, dan salah satunya Al-Quran yang kita baca ini, kita akan kata oh betul jugalah kan, lepas ni kita takkan cepat mengalah kan, ataupun dalam surah Al-Qiyamah tu suka memberi alasan. Ya, perkataan yang digunakan oleh syaitan apa? Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kau cela aku, jangan kecam aku. Kan, jangan kecam aku. Kecamlah diri kau sendiri. Ya, itulah yang Allah beri dalam surah Al-Qiyamah, iaitu Allah bersumpah dengan wala uqsimu bin nafsil lawamah. Lawamah tu maksudnya kecam diri. Kalau kita kecam diri kita dekat dunia ini, insya-Allah kita tidak kecam diri kita di akhirat. Tapi kalau kat dunia ni kita kata tak naklah, saya tak sukalah yang apa rasa bersalah. Ada orang tak suka rasa bersalah. Dia rasa macam rasa bersalah tu tidak moden. Zaman moden ini semua apa everything can do. Semua boleh buat kan. Tak. Itu bukan kaedah di dalam kita membawa iman dalam hidup. Iman sanggup untuk ditegur, ya, mengaku saya silap, ya Allah aku bertaubat, ya. Itu yang dibuat oleh Nabi Adam. Dan seterusnya kata syaitan, ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi, ya, aku tak boleh tolong kamu, kamu tak tolong aku. Inni kali ini kafartu bima asyraktumuni min qabl, aku kufur kepada apa yang kamu syirikkan. Dia pula yang dia berlepas pula. Dia berlepas, dia berdakwah pula kat dia ni kan, tapi dia dah satu geng, satu tempat di neraka Jahannam. Ini perkara yang perlu kita sedar tuan-tuan, yang kita ambil pelajaran paling kurang 3 perkara ya sepanjang kita berbincang hari ini ya. Yang pertama apa? Yang pertama, kita kenalah istighfar selalu, kerana itulah yang dibawakan oleh Rasul, perjuangan Rasul nak membawa kita agar sentiasa beristighfar, ambil guna peluang yang ada, mohon ampun pada Allah. Kan? Itu yang ada pada ayat 10. Allah nak kita ni istighfar banyak-banyak, selalu baiki keadaan kita. Allah bagi peluang. Malah sekarang ni ekstra peluang. Ya, PKP 3 ini, ya Allah, cuti bukan cuti kan. Tapi maksudnya Allah memberi peluang untuk kita, Allah bagi masa. Yang pertama. Yang kedua, tawakal kepada Allah. Inilah cara untuk menguruskan stres kita. Ya, banyak tawakal, ya, wakilkan pada Allah. Nak buat projek, wakilkan pada Allah. Kita buat mana yang kita mampu, tapi kita yakin bahawa Allah akan jaga kita. Pada ayat 12 ya, pasal nabi dahulu dia sabar atas siapa-siapa yang menyakitkan hati dia. Kalau tidak kita stres. Kan, ibu-ibu di rumah akan stres, ayah akan stres duduk kat rumah tengok anak tuang air tumpah kan, buka peti ais kan, habis kita nak makan dah habis makanan, contohnya lah tuan-tuan ya. Tapi insya-Allah tuan-tuan taklah begitu. Kalau stres ke sakit hati, kena ingat kita cuba sabar, kerana itu tanda bahawa kita ini amat wakilkan Allah, ya, kita amat berpegang kepada Allah. Yang kedua. Dan yang ketiga, pada ayat 19 hingga 20 itu, gunakan umur berbaki untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata suruh tengok ya kepada apa yang ada di langit di bumi ini ya. Kerana itu semuanya adalah al-haq, adalah betul-betul daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi umur kita untuk apa? Umur kita ni memang untuk betul-betul kerana Allah. Ya, gunakan umur ini untuk kembali kepada Allah yang Maha Berkuasa. Kalau tidak, Allah gantikan kita dengan orang yang lebih baca Quran. Allah. Kan? Kita diketepikan, kita hidup macam biasa kan, tapi Allah ketepikan, ada kumpulan yang baca Quran, dan harapnya lah kitalah orang itu sekarang ini yang selalu buka Quran pada setiap hari, fahamnya, dan kita rasa macam rindu sangat dengan Quran. Kalau itu yang berlaku pada tuan-tuan yang berada di rumah, sebenarnya itulah cara terbaik kita menggunakan masa umur kita. Dan kita kena kempenkan lagi, share dekat Facebook sekarang ya, beritahu pada kawan, beritahu pada makcik pakcik telefon, Quran time. Salah satunya lah kan, pasal masjid tak boleh pergi ustaznya. Inilah kita gunakan peluang untuk kebaikan. 3 perkara yang kita doakan agar Allah bekalkan iman yang manis dalam diri kita, jauh daripada keburukan kufur, bersama dengan ustaz untuk kita doa bersama insya-Allah. Terima kasih ustaz. Ayo kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim kami menadah tangan memohon ke hadratmu ya Allah ampunkan dosa-dosa kami ampunkan dosa-dosa ibu dan ayah kami ampunkan dosa-dosa pasangan kami ampunkan dosa anak-anak kami ya Allah kasihanilah ibu dan ayah kami sebagaimana mereka kasih kepada kami sejak kami kecil lagi ya Allah Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim Engkaulah yang maha penyembuh akan segala penyakit ya Allah Tidak ada sesuatu penyakit pun yang tidak dapat disembuhkan melainkan dengan kehendak-Mu jua ya Allah Maka ya Allah kurniakan kesembuhan buat saudara kami, sahabat kami yang kini sedang dirawat COVID-19 ini ya Allah kurniakan perlindungan kepada saudara-saudara kami di barisan hadapan ya Allah para doktor, jururawat, petugas kesihatan, anggota-anggota keselamatan, sahabat-sahabat kami, petugas-petugas jabatan kebajikan masyarakat dan juga sesiapa juga ya Allah yang berusaha untuk mengekang wabak ini ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami, anak-anak kami, keluarga kami, orang-orang yang celik Al-Quran, orang yang mampu membaca Al-Quran, orang yang memahami dan mengamalkannya. Jangan kau jadikan anak-anak kami, jangan jadikan diri kami orang-orang yang buta Al-Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan barakah Al-Quran ini ya Allah, jadikan anak-anak kami, anak-anak yang mampu memperdengarkan Al-Quran ke telinga kami di saat kami terbujur kaku satu masa nanti ya Allah. Perkenankan doa kami ya Allah, perkenankan doa kami ya Rahman, perkenankan doa kami ya Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami anak-anak yang salih dan salihah, anak-anak yang mentaati perintah-Mu ya Allah, anak-anak yang mendengar kata ibu dan ayah kami, anak-anak yang berusaha seupaya kami untuk menggembirakan ibu dan ayah kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami kini berada di akhir Sya'ban, di penghujungnya. Maka ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan, penghulu segala bulan. Berkatilah kami di saat ini ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, pilihlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang mana hatinya senang, tenang, mudah mengeluarkan infak pada jalan-Mu ya Allah, yang berwakaf hartanya pada jalan-Mu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menerima doa yang kita panjatkan sebentar tadi Ustaz ya, bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah yang mengaminkan segala doa yang ada sebentar tadi.
doa adalah salah satu senjata penting bagi orang yang beriman, dan doa ini adalah salah satu daripada tanda kehambaan kita yang benar-benar sebagaimana Allah nyatakan pada ayat 186 surah Al-Baqarah, ayat yang hadir selepas bulan puasa misalnya, bulan puasa, bulan Ramadan sebagai bulan Quran. Dalam masa yang sama tuan-tuan, masih lagi kita memerlukan wakaf ya. Saya menyeru pada tuan-tuan yang berada di rumah yang masih lagi ingin berwakaf untuk diri, untuk nama ayah, nama ibu. Betul. Ya, agar lebih banyak lagi manfaat al-Quran dapat dikongsikan. Ada tertera di atas skrin nombor akaun ya, yang boleh tuan-tuan wakafkan Al-Quran, akan dihantar ke hospital-hospital, pusat kesihatan seluruh negara, dan kita doakan agar lebih banyak lagi manfaat Quran ini. Quran memang bermanfaat ya, tetapi mushaf itu dapat dimanfaatkan oleh frontliners ramai ya. Yang boleh Ya, lebih ramai lagi yang boleh mendapat manfaat daripadanya. Jadi tuan-tuan dan puan dimati Allah sekalian, ini adalah bahagian yang kedua surah Ibrahim. Masya-Allah. Esok insya-Allah kita akan melihat kepada apakah nikmat orang di syurga ya, dan macam mana nak dapat syurga itu ya, pasal syurga tu manis ya. Dia punya bahasa untuk ke syurga itu namanya iman ya. Jadi apa kaedahnya kita akan saksikan insya-Allah hari esok 12.30 hari ya di Malaysia Quran Time, dan ulangan pagi program pada hari ini jam 10. Bagi tuan-tuan yang mungkin tertinggal ke kan, ataupun tadi tak sempat salin ke, boleh baca balik pada jam 10 ke 11 Ustaz? Hari Ahad 11. 11. Oh, itu kena saya pun kena ingatkan juga pada tuan-tuan ya. Hari Ahad saja. Ahad saja pukul 11, yang lain semua pukul 10 malam ya. Jadi lewat sikit, tapi hari Ahad PKP ni okey lagi ya. Okey. Jadi pukul 11 malam untuk ulangan malam ini, dan kita akan bersiaran untuk bahagian ketiga surah Ibrahim, surah 14, insya-Allah pada hari esok, Malaysia Quran Time, Musaadah COVID-19. Assalamualaikum.